Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada semua sahabat-sahabat kru filem Sabah. Terima kasih kerana memberikan feedback ataupun respon di grup Profima Sabah. Saya ambil ketetapan untuk buat klip video ni sebab memudahkan penerangan ataupun informasi yang kita nak berikan kepada kru filem Sabah daripada pihak Profima. Daripada soalan-soalan yang saya bagi tadi tu, poin-poin yang kita bagi tu, pertamanya tentang isu red card untuk kru filem Sabah. Baik, macam ni. Profima sebenarnya kita ada red card kita. Daripada zaman pemerintahan sebelum ni ada red card dia, dan kami di Profima dalam pentadbiran baru ni, sewaktu di Langkawi tahun lepas, kita dah update red card tu. Maksudnya ketetapan bayaran yang mana yang kurang ataupun yang mana sesuai, dan kita dah letakkan dalam red card tu lah. So red card kita ada. Red card ni yang kita buat, Profima buat ni, dah banyak pihak kita bagi, Finas minta kita bagi, banyak pihak. Red card ni sebenarnya untuk reference saja, maksudnya untuk rujukan saja, dan juga untuk kita lihat berapakah kadar bayaran yang paling rendah, that mean floor price lah, yang ditetapkan. Kita mengikut kerja diberi secara harian, sebab ketetapan yang dibuat pada sebelum ini dia ikut gaji harian, bukan package. Sebab susah untuk kita nak kira package, jadi kita kena kira secara harian. Kadar red card ini sebenarnya kita tidak boleh kuat-kuasakan. Tidak ada penerbit yang akan mengikut secara praktikalnya, sebab red card ini adalah bersesuaian dengan satu ketetapan persetujuan daripada semua penerbit, dan lagi mudah kalau ianya disahkan oleh Finas ataupun badan penguatkuasa. Profima mengambil ketetapan bahawa red card Profima sebagai rujukan, ianya tidak boleh dikuatkuasakan. Cumanya kepada penerbit nak buat bajet, nak tengok sebagai rujukan berapa nak bayar apa semua. Dan juga ianya perlu red card ni untuk maksudnya kita tahu berapa harga jangan paling rendah. Tapi apa yang kita nak beritahu, saya bercakap dalam 2-3 ruang juga, bicara juga dalam ucapan saya juga, red card ni sebagai guideline tetapi bergantung pada diri kita. Maksudnya adalah tidak adil kepada kru-kru filem kita yang baru menerima harga yang sama dengan senior. Itu tidak adil. Jadi sebab tu senior kebanyakan dia ada harga dia sendiri. Maksudnya yang 20 tahun ke atas, yang 10 tahun ke atas apa semua, dia ada harga dia sendiri, dan dia tidak memerlukan red card sangatlah. Dia tengok pun dia tahu. Tak adil lah kalau pengalaman 2 tahun nak samakan dengan harga 20 tahun. Jadi kesimpulannya, red card ini kita perlu letakkan harga diri kita mengikut pengalaman kita, pengetahuan kita, dan juga apa harga diri kita. Kita ni macam orang berniaga sebenarnya. Dia yang tentukan harga barang dia atau perkhidmatan dia. Kita adalah perniagaan perkhidmatan. Jadi kalau kita bersetuju dengan harga tu dan kita dah sign kontrak apa semua, so itu rate yang kita telah bersetuju, maknanya kita kena pegang sampai habis kerja lah. Tanggungjawab kita sampai habis kerja lah. Tapi kalau kita masih tidak bersetuju, harganya terlalu rendah, maknanya kita kena fight untuk rate kita lah. So kita boleh bandingkan dengan rate kat Profima. Itu begitu cara pelaksanaan dia. Satu hari nanti Profima memang ada perancangan, kita akan kuat-kuasakan. Selepas kita buka akademi dan kita akan iktirafkan kru-kru kita dengan panel-panel kita betul layak dia ini dibayar mengikut rate card yang disediakan ataupun layak untuk kategori yang disediakan. Waktu itu mungkin akan ada ketetapan dan juga kewajipan lah. So kami tidak boleh kuat-kuasakan, hanya boleh, saya dah tengok banyak kali sebelum ni pentadbiran jumpa dengan penerbit apa semua, tak jadi apa pun, dan saya tahu bahawa benda tu tak akan berlaku. Kita tak ada masalah di filem sebenarnya. Untuk kru-kru filem kita tak ada masalah, tapi kita bermasalah di kru drama. Sebab drama ni dia ada ketetapan harga dia, ada margin dia apa semua, ada kiraan dia apa semua. Jadi benda-benda ni kena pada diri kita. Itu ya poin yang sangat penting lah. Poin lain yang saya nak cakap, kalau mengikut Akta Kerja 1955 pindaan 2022, tangga gaji kalau kerja tu sebulan, dia tidak boleh paling rendah bawah 1,500, tak boleh. Maknanya kalau 30 hari itu, RM50 sehari itu dah tidak dibenarkan lagi. Maksudnya kalau itu dah menyalahi Akta Kerja, maksudnya dia mesti ke atas. So kalau terlalu rendah tak boleh lah. So dalam rate card kita pun, Profima pun tak ada yang gaji RM50 sehari, tak ada. So itu yang ketetapan dan juga perkara-perkara yang kita boleh kuat-kuasakan. Tapi kalau ada terlalu rendah, under rate, itu boleh report kat Profima.
kita akan cuba nasihatkan pihak penerbit apa semua, jangan bayar terlalu rendah. Dah tak ada dah kru harga RM50 sehari, RM60 sehari, dah tak ada dah. So kalau berlaku lagi, tolong report kat Profima dan juga kita akan memantau, kita akan nasihatkan. Tapi kalau ikut akta, dia kuat kuasa untuk pekerjaan yang kalau kiraan bulannya RM1,500 ke bawah, itu tak boleh lah. So itu dari segi rate card. Sekian. Okey, isu jam kerja dengan kontrak. Kontrak kalau ikut akta kerja, dia kena, yang mana kerja 30 hari ke atas wajib ada kontrak. Tapi ketetapan Profima, apa saja kerja-kerja filem dan juga kreatif kena ada kontrak. Kontrak ni adalah perjanjian dua belah pihak. Kita boleh berjanji melalui mulut sahaja, tetapi dalam akta kontrak ianya diterima. Tapi saranan Profima, dia kena ada satu write-up ataupun penulisan ataupun kena ada satu perjanjian di dalam perkara yang boleh dibuktikan. Kalau kontrak tu kita boleh buktikan lah kalau ada pertikaian. Itu tentang kontrak. Jadi kontrak ni kita sarankan dalam bahasa Malaysia, dia kena ada perkara-perkara detail. Contohnya jam kerja, start bila, projek apa, berapa lama benda tu, kemudian satu hari berapa, lokasi di mana, apa semua. So benda-benda tu kena ada. Description kerja kita, kita ni bahagian mana, department ada, kena ada dalam kontrak tu. Kalau tak ada, kita boleh mohon kepada pihak pengurus penerbitan ataupun management, tolong masukkan elemen-elemen yang saya sebutkan ini. Ini semua ada dalam akta kontrak 1955, terutamanya kerja-kerja yang melebihi 30 hari. Jadi kontrak ni dalam tu dah ada jam kerja. Saya nak beritahu jam kerja. Kalau ikut akta kontrak, dia kontrak perkhidmatan, dia mesti bekerja dalam 8 jam sehari. Tapi lebih pada itu dia dikira OT. OT ni perjanjian di antara kedua belah pihak lah. Kalau dalam tu ada kontrak tu, ada lebih masa akan dikira sebagai bonus atau segala-galanya perbincangan. Maksudnya jangan sampai 12 jam. Kalau 12 jam ke atas, itu dikira buruh paksa. Jadi maksimum kita 12 jam kerja saja. 8 jam adalah normal, 12 jam kena ada OT daripada 8 ke 12. Tapi 12 jam ke atas itu tak boleh. Itu adalah salah, menyalahi undang-undang perkhidmatan buruh di Malaysia. Kita boleh report, kita boleh ni, saya tak ada masalah, Profima akan mengambil serius benda ni. Nasihatkan kepada penerbit, kalau tengok akta kerja, kalau didapati bersalah, masuk mahkamah buruh, dia boleh dikenakan tindakan oleh mahkamah buruh. So 12 jam, kalau lebih dia akan jadi buruh paksa. So ini yang kita tak nak sebenarnya. Sekian, ini tentang isu kontrak dan juga jam kerja. Okey, ada tentang isu dana yang diterima penerbit. Saya nak beritahu, nak beri pesan, kita ni pekerja. Pekerja ni sebenarnya kita tak boleh ambil tahu langsung berapa dana yang dapat oleh penerbit melalui dana finans. Kita tak boleh, kita tak ada hak langsung nak tahu berapa yang dia dapat. Kalau kita tahu sekalipun, kita diam sajalah. Dia dapat 1 juta, 2 juta apa semua, itu dia dapat grant yang dia juga ada liability, tanggungjawab untuk deliver grant itu. Jadi kalau kita pula nak sibuk, you dapat 2 juta, you belanja 200,000, itu bukan hak kita. Yang hak kita ni, gaji kita berapa, kerjanya bagaimana, nak deliver berapa lama. So benda-benda itu hak kita lah. Tapi kalau kita pertikai kat dia, kau dapat 2 juta, kau spend katalah 500,000 apa semua, itu bukan hak kita. Dan saya nak beritahu, producer-producer yang suka-suka hati belanja, dapat grant banyak, belanja 30% daripada grant, mereka akan menghadapi masalah. Sebab kita bergerak di atas pengalaman. Dan kita tahu nak roll satu filem ataupun dokumentari daripada dana finans ni, finans bagi tu bukannya duit tu untuk buat, kalau 2 juta tu, 2 juta itu untuk buat filem, bukan. Ini adalah grant sempadan. Finans bagi 2 juta, penerbit tu kena cari lagi, kena cari 1-2 juta lagi tambahan, barulah dapat production cost tu. Jadi finans bantu ni sebenarnya separuh ataupun lebih sedikit saja. So kita kena faham yang tu. Jadi kru-kru filem, saya nasihatkan isu dana yang diterima penerbit ni, kita jangan masuk campur apa semua, dan kita jangan tahu maksudnya berapa dia nak buat untung, berapa ni. Penerbit dia ada kos yang kita tak tahu sebenarnya. Dia nak dapatkan dana tu pun dia dah prep silap-silap 6 bulan, 3 bulan, dia upah orang, bayar orang, duit minyak, duit kapal terbang, apa semua segala-galanya. Jadi kos-kos tu semua melibatkan production cost. Jadi kita kru ni, kita kerja atas apa yang dia bayar kita, tanggungjawab yang diberikan, itu lebih baik. Kita tak sakit hati, kita tak berdendam apa semua. So itu lebih mulia lah, saya rasa. Ini pendapat saya, dan saya harap kawan-kawan semua bekerja dalam keadaan senang hati lah. Kita jangan fikir untung rugi syarikat orang lah. Yang janji dia bayar kita, dan juga selesai kerja kita, paling penting selesai kerja.
tanggungjawab, sebab kita ada amanah yang diberikan. Setiap duit yang diberikan itu adalah untuk kita belanja untuk keluarga kita. Segala-galanya kena halal apa semua, baru berkat. So itu nasihat saya. Okey, isu bayaran ikut milestone. Sebenarnya ikut milestone atau tidak ikut milestone, milestone ni maksudnya geran daripada Finas lah. Maksudnya dia ada milestone dia. Kadang-kadang ada 3, kadang-kadang ada 5. So bergantung pada ketetapan DKD yang ditetapkan. Tapi kita sebagai pekerja ni sebenarnya kita tak perlu ikut milestone pun. Kita ikut kontrak perjanjian kita dengan penerbit. Dia panggil terma. Maksudnya kalau terma bayaran tu, kita syuting filem ataupun apa saja dokumentari, katalah terma dia 5 kali ataupun 3 kali. Tapi tak bolehlah sampai terma 8 kali. Tak boleh, tak logik. Satu filem tu paling-paling pun 5 kali maksimum. Sama ada 10% dulu, 10% akhir, yang lain tengah-tengah tu ada bayarannya apa semua. So itu ikut perjanjian kita dengan penerbit. Soal producer dapat milestone Finas ke apa semua baru nak bayar, itu menyalahi. Kita pegang kepada kontrak perjanjian kita. Sebab tu saya kata tadi, kontrak kena ada bertulis dan juga perjanjian dua pihak. Kalau tak puas hati, kita bincang apa semua. Itu saya panggil profesional. Kalau betul kita profesional, penerbit tu akan dengar cakap kita, akan nego dengan kita lah. Sebab dia memikirkan kerja dia nak kena selesai, deliver dia, tanggungjawab dia nak kena selesai. Okey. Soalan kelima, produksi Semenanjung 60-70% kru Sabah. Ini saya rasa cadangan. Kalau Sarawak telah dipraktiskan, tetapi Sarawak praktis sebab dia ada TVS. TVS tu memang ada ketetapan di situ. Jadi dia boleh kuat kuasa kan dekat situ. Dia senang untuk kru Sarawak praktiskan. Saya tak pasti sama ada DKD Finas ada mengatakan tentang 60-70% kalau syuting di Sabah Sarawak kena ada kru-kru sana. Saya tak pasti tentang terma itu. Tapi ini adalah satu cadangan. Walau bagaimanapun, kalau kita nak benda ni berlaku, kita kena prepare. Maksudnya kru-kru Sabah ni, satunya kena bersatu di bawah Profima contohnya. Yang keduanya, kita kena latihan, kita kena banyak, kontak kita kena banyak, kita kena improve kita punya skill. Kita bekerja dalam filem ni kerja berkemahiran, berpengetahuan dan juga kena ada hubungan, kena berkumpulan. Kalau kita tak ada semua tu, kita cuma masuk 1-2 hari, seminggu 2, sebulan 2, dan kita nak bandingkan dengan profesionalism sebuah filem yang orang datang dengan terbiasa dengan kru-kru profesional, macam mana kita nak memenuhi 60-70%? Jadi saya cadangkan bahawa cadangan ini sebenarnya kita kena improve kru-kru kita di Sabah ni, kena penuhkan dulu dari segi pengalaman dan juga kemahiran. InsyaAllah Profima lepas ni akan cuba mengadakan beberapa bengkel dan juga membawa kepakaran daripada Semenanjung ataupun luar negara untuk membantu meninggikan bengkel. Dan daripada situ, kalau kita dapat data mengatakan bahawa betul kru filem Sabah ni kita ada lebih kurang 200 orang contohnya dalam pelbagai kategori, dan waktu tu saya rasa boleh praktis dan kita boleh mohon daripada kerajaan negeri, daripada Finas, daripada ni, insyaAllah kita boleh mohon dan waktu itu lebih kuat lah. Okay. Baik, soalan terakhir tentang lewat bayaran gaji dan aduan kepada Profima. Sepatutnya tak boleh berlaku lewat bayaran gaji sebab kita ada terma kontrak. Tetapi kalau ianya melebihi, lebih daripada seminggu, saya cadangkan tuan-tuan semua buat laporan secara bertulis di Profima. Profima kita ada jawatankuasa aduan dan disiplin. Jawatankuasa ni kita telah tetapkan SOP dia. Kalau ada kes, betul ada bukti, ada kontrak apa semua. Sebab tu saya kata kalau nak kerja kena ada kontrak, kena ada at least sekeping surat mengatakan aku kerja dengan kau, tajuk ini, berapa lama, apa semua, berapa bayaran. So daripada situ, daripada pembuktian itu kita kena report. Jadi jawatankuasa ni dia bergerak ikut aduan dan report. Kalau tidak ada aduan dan report, sukar untuk dia bergerak. Isu bayaran lewat gaji ni kalau lebih sebulan, sebenarnya kalau worst come to worst, producer tak nak bayar apa semua, kita boleh membawa dia tempat yang paling akhir adalah mahkamah buruh lah. Tapi kita boleh nego di tengah-tengah tu sama ada kita report pada Persatuan Penerbit ataupun dengan Finas. So itu sebelum ni kita tak pernah report pun. Sebab takkan sampai di situ. Cukup sekadar di Profima je selesai. Bila kita hantar surat, bila kita panggil apa semua selesai. Ada 1-2 produksi yang tak selesai. Kadang-kadang penerbit datang, dia menyatakan masalah dia apa semua. Tapi saya nak beritahu walau apa pun yang berlaku, jawatankuasa disiplin, saya melihat sendiri mereka sentiasa bersama dengan ahli Profima dan kru Profima supaya apa saja kepentingan kita dijaga dan kita sentiasa fight untuk kru kita dan ahli kita, terutamanya dari segi bayaran.
Kalau ada juga yang sampai terlewat laporan yang tak bergerak apa semua, buat laporan kali kedua supaya jawatankuasa kita ambil maklum apa semua. Saya tidak boleh melangkaui jawatankuasa sebab jawatankuasa ni sangat bebas. Dia akan report pada tiap-tiap bulan dalam AJK meeting apa dapatan dan juga hasil daripada aduan, dan saya sangat menghormati. So far apa yang diorang buat sangat bagus, dan juga isu gaji kalau saya rasa boleh selesai, tak ada masalah. So itu saja. Dan last kali saya nak beritahu semua kru filem Sabah, apa-apa saja masalah apa semua, saya rasa kita kena berkumpulan. Saya tengok masih ramai lagi yang belum jadi ahli Profima. Jadi saya mengharapkan semua kru-kru filem Sabah apa semua kena aktif Profima. Yang paling penting, satu, aktif Profima. Kedua, kita ada dilindungi Perkeso dan KWSP di samping latihan-latihan yang kita buat. Kalau kita tak boleh bersatu di bawah satu persatuan, macam mana kita nak bercakap tentang hak kita? Sukar untuk kami perjuangkan, sukar untuk kami suarakan. Yang mana dah aktif, cuba bantu beritahu kawan-kawan apa semua. Kita tak boleh merubah suatu perkara itu dalam masa yang cepat. Ada perkara yang cepat, tapi ada perkara yang kita perlukan masa, perlukan diplomasi, perlukan proses, perlukan documentation, lobby apa semua. Tapi kami tak duduk diam di Profima, ibu pejabat. Terima kasih semua. InsyaAllah kita perjuangkan kru-kru filem, dan saya tahu Sabah sangat memerlukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.